warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif bin Nurul Aqla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtis bin Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Zahrulail dari kumpulan 11. Saya Nur Atika Aina binti Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Muhammad Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidah binti Makno. Bahagian pengenalan. Kandungan kurikulum bilik darjah adalah penafsiran dan penterjemahan daripada dokumen rujukan seperti kurikulum standard sekolah rendah KSSR, kurikulum standard sekolah menengah KSSM, dokumen standard dan pentaksiran DSKP, rancangan pengajaran tahunan RPT dan juga rancangan pengajaran harian RPH. Kurikulum kebangsaan sekolah dan bilik darjah. Ada 3. Yang pertama, kurikulum kebangsaan. Yang kedua, kurikulum sekolah. Yang ketiga, kurikulum bilik darjah. Kurikulum kebangsaan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsur, kebudayaan, kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta mempertingkatkan nilai moral. Dikenali sebagai kurikulum ideal atau rasmi yang telah disempurnakan dan dibentuk jelas berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan secara menyeluruh untuk dilaksanakan kepada semua sekolah. Diaplikasikan juga pada KSSR dan KSSM. Sementara kurikulum sekolah adalah segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sekolah mengikut DSKP, rancangan pengajaran harian tahunan dan standard prestasi murid. Sementara kurikulum bilik darjah melibatkan kurikulum formal dan kurikulum non-formal yang dioperasikan di peringkat bilik darjah. Yang pertama, kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah KSSM. Dua standard ini telah digubal berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran. KSSR dan KSSM ini juga adalah satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan kandungan DSKP yang merangkumi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Seterusnya, dokumen standard kurikulum pentaksiran iaitu DSKP yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DSKP ini juga bertujuan untuk memastikan kurikulum yang dijalankan di sekolah merangkumi kandungan pedagogi dan pentaksiran. DSKP ini juga sering dijadikan panduan untuk kepada semua guru untuk membuat rancangan pengajaran tahunan iaitu RPT dan rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Kemudian kita lihat pula kepada rancangan pengajaran tahunan iaitu RPT. Dokumen ini mengandungi isi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP secara ringkas berdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir sekali, rancangan pengajaran harian iaitu RPH ini adalah sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDP dengan lebih sistematik dan mampu untuk mencapai objektif dalam PDP. Saya akan membentangkan tentang jenis pengetahuan kandungan mata pelajaran. Pertama sekali, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah berkaitan fakta. Pertama, ingatan semantik. Ia melibatkan maklumat dan boleh diuraikan dan dijelaskan. Seterusnya, ia merupakan ingatan berepisod iaitu pengalaman kendiri yang membentuk cerita atau etnologi. Ia juga merupakan fakta benda yang tidak boleh diubah
Dan konsepnya, ia merupakan idea am perkara yang berkaitan tajuk. Prinsipnya, panduan peraturan hukum yang spesifik. Secara teori, pernyataan yang mampu menerangkan perhubungan. Secara generalisasi, pernyataan yang perihal atau menerangkan perhubungan antara dua atau lebih konsep. Yang keduanya ialah tentang pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Dari segi proses, ia merupakan aliran yang menerangkan tentang bagaimana ianya berfungsi dan bukan bagaimana untuk melakukan sesuatu. Secara kaedahnya, ia merupakan tata cara mendapatkan maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Dari segi prosedur pula, ia merupakan satu tindakan mengikut langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu objektif. Sementara tata cara pelaksanaan pula, ia mengikut turutan secara sistematik dan betul. Saya akan menerangkan jadual spesifikasi kandungan. Jadual spesifikasi kandungan proses pelaksanaan JSK. Proses pelaksanaan JSK perlu ada beberapa perkara, iaitu subjek, fakta, konsep, prinsip, teori dan generalisasi. Sebagai contoh, subjek geografi tingkatan 4, tajuk gerakan jisim. Fakta, gerakan jisim berlaku kerana kecuraman cerun yang meningkat dan terdedah kepada ejen hakisan. Yang kedua, konsep. Gerakan jisim, kecuraman cerun, ejen hakisan dan graviti. Yang ketiga, prinsip. Semakin curam kecerunan, semakin cepat kadar gerakan jisim. Yang keempat, teori ataupun hukum, iaitu teori graviti. Yang kelima, generalisasi. Gerakan jisim berlaku kerana cerun yang curam. Kepentingan jadual spesifikasi kandungan. Yang pertama, kesediaan guru. Kesediaan guru menyampaikan bahan pengajaran dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, ilmu guru. Guru dapat menguasai pengetahuan substantif yang berkait dengan konsep atau fakta, pengetahuan sintetik yang berkait dengan prosedur atau proses dan ilmu pedagogi. Yang ketiga, pentaksiran. Proses menilai atau mendapat gambaran terhadap sesuatu yang disampaikan dalam pengajaran, seperti membuat penilaian lisan, pemerhatian atau bertulis. Yang seterusnya, bahan pengajaran. Bahan pengajaran seperti software atau hardware dan dalam bentuk maujud atau bukan maujud. Contoh, kad perkataan, video carta, model dan sebagainya. Yang seterusnya, kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran seperti perbincangan, latih tubi, kuis, lakonan dan sebagainya. Dan yang keenam, gabung jalin. Menggabungkan kemahiran dalam sesuatu pengajaran seperti dalam pengajaran bahasa, kemahiran lisan digabung jalin dengan kemahiran menulis. Saya Nur Atika Aina binti Hamzah akan menerangkan kriteria memilih kandungan mata pelajaran. Kriteria yang pertama ialah mampu diri, iaitu isi kandungan dipilih mestilah mampu untuk membantu pelajar mengembangkan potensi diri mereka. Yang kedua, signifikan, iaitu isi kandungan yang signifikan mampu memberi sumbangan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan diri pelajar. Yang ketiga, boleh dipelajari, iaitu isi kandungan yang mampu dipelajari pelajar. Yang keempat, kesahan, iaitu isi kandungan yang dipilih mestilah tepat, sah, terkini dan selari dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada sesuatu masa. Yang kelima, kebergunaan. Isi kandungan mestilah berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan bermanfaat. Yang keenam, menarik minat. Isi kandungan mestilah bermakna dengan minat pelajar. Dan yang ketujuh, kebolehilaksanaan.
Penggubal kurikulum harus mengambil kira faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum seperti masa pengajaran, sumber pengajaran dan fizikal yang ada. Hai, saya kembali lagi. Berikut adalah bahagian penutup. Terdapat hubung kait antara kurikulum kebangsaan, kurikulum sekolah dan kurikulum bilik darjah dalam sistem pendidikan di Malaysia. Bagi menjayakan matlamat pendidikan, iaitu kurikulum kebangsaan adalah yang dihasratkan seperti berpusat. Jadual spesifikasi kandungan amatlah penting bagi seseorang guru dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.